bahwa perjuangan dengan sekadar kata-kata, tetapi keteguhan dan keikhlasan dan wilayah tercinta. Beliau telah memimpin usaha membela kebajikan rakyat Sabah, menegakkan keadilan dan membawa seorang rakyat ke pentas nasional. Beliau tidak pernah lupa bahwa pemimpin adalah untuk mengangkat rakyat semua daripada kemiskinan, memberikan pendidikan yang baik, pekerjaan dan setiap rakyat Sabah menikmati hak mereka. Bagaimana berkata, bagaimana masa lagi mengistikan segala hormat takzim mempersembahkan yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdullah, Presiden Parti Warisan untuk menyampaikan ucapan dan menghormat beliau dalam berprestasi inspirasi di SSA bersama rakyat kuda di Direktur Mustafa Kuda. Selamat kalian! Selamat kalian! Selamat kalian! Terima kasih Kapolri Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Apa kabar? Kacang kaum beronong senang-senang apa sih? Udun baik tak? Merayu dah? Merayu katan? Bagas aku mau lulus. Yang dikasihi yang berhormat Datuk Darul Laini Timbalan Presiden, Saudara Darulin Majelis Besar bersama dengan Datuk Arif, pimpinan Datuk Aziz, Al-Faizal, semua yang hadir di sini, sebahagian mana semata ini. Dan hadirin yang berbahagia sekalian, terima kasih banyak atas kehadiran semua yang hadir pada hari ini dalam sesi lawatan ke Kudat. Lusa saya pergi Nabawan, hari ini di utara bumi Sabah, minggu depan lusa pergi dekat Kalimantan, Nabawan, bertemu dengan rakyat sedikit sebanyak untuk menjelaskan, menerangkan tentang kemana Sabah ini dibawa, tentang kemana orang Sabah ini dalam hidup ini. Penting kita tahu, bukan setakat kita dengar, bukan setakat kita tahu, bukan setakat kita maklum, tapi apa tindakan kita. Tidak ada artinya kita dengar, kita tahu, tapi tidak ada tindakan kita. Penting kepada kita untuk kita selamatkan bukan hanya Sabah, zuriat kita, anak-anak kita. Saya tidak penting, saya cuma perantara sebagai seorang pemimpin membawa perubahan. Perantara orang tua kita Tun Mustafa gambarnya. Kita baca Al-Fatihah kepada layar rahmat yang ada Tun Mustafa, mudah-mudahan masuk surga, yang telah melepaskan kita daripada belenggu penjajahan British tahun 1960-an dahulu. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dirahmati sekalian, kita sedar dan tahu Sabah ini kaya. Kaya bukan dengan kayu balaknya, kaya bukan dengan emasnya, kaya bukan dengan gasnya, kaya bukan hanya dengan minyaknya, kaya dengan rasuahnya, kaya dengan perpecahan dia. Dua penyakit umat di dunia yang cukup bahaya. Perpecahan umat
semenjak kemangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mangkat Rasul, berbagai mazhab yang ada. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ada Syiahnya, ada Sunninya. Bagi orang Kristian, ada Protestannya, ada Katoliknya. Membimbangkan. Bagi orang Sabah, ada dusunnya, ada murutnya, ada rumusnya, ada cinanya, ada bajaunya, ada suluknya. Ramai suku kaum yang ada. Tapi malangnya kita berpecah dan kita dipecah. Kita boleh lakukan perpaduan penyatuan umat yang ada. Tapi bagaimana kita disampai berpecah-pecah? Bukan pasal kaum, bukan pasal agama semata-mata, tapi kita dipecah, berpecah pasal parti politik yang ada di Sabah. Paling banyak parti di Malaysia di Sabah. Dari atas bintang si Jeffrey, dari bawah tanah mendiang Makodi angkat, daripada awan sampai bawah tanah. Ada lagi baru parti-parti baru ini. Bukan hanya parti bercinta, parti bermimpi pun ada. Kemana mau dibawa umat ini? Kepada parti? Kepada YB? Umat dibawa mengikut nafsu. Pasal apa? Presiden mau bertanding, dia mau kursi. Mau jadi calon, mau jadi YB. Sudah jadi YB, mau jadi menteri. Tidak dapat menteri, melompat. Tidak dapat projek, melompat. Banyak itu depan mata kamu ini. Di Kudat, mana mungkin bencong itu boleh jadi YB? Mana mungkin si pematin pegawai pendidikan boleh jadi YB, boleh jadi pembantu menteri? Melompat. Kemana ini? Saya tidak melompat. Saya ditahan, saya dipecat, dibuang. Mantan menteri, mantan naik presiden UMNO, saya tidak pernah melompat dalam parti-parti. Tapi ditahan saya, tidak ada kes. Di bawah 2 minggu siasat, kononnya saya ambil duit 1 bilion. Datang rumah, datang pergi bank, tidak jumpa 100 juta. Disuruh pakai baju orange, tidur di lantai. Sudah banyak orang ada kes, sudah banyak orang dituduh di mahkamah, tapi disiasat sudah ada tuduhan pakai necktie, pakai coat, tapi saya pakai baju orange, dicaci, dihina. Bukan hanya dicaci, dihina, disebut lagi PTI, tiang. Apa PTI apa saya? PTI, nenek saya Zanabiyah, ibu bapak saya Haji Abdal, orang Ubian, Macidatu Iransa. Mau cerita semua sejarah. Masakan boleh jadi timbalan Menteri Pertahanan, masakan boleh jadi Menteri Kanan, masakan boleh jadi naik presiden UMNO. PTI lawan bukan main. Saya dalam BN hero, jatuh naik presiden. Bila lawan BN, PTI bagus. Kemana ini kita mau bawa umat? Percaya. Ada setengah orang percaya, oh Datuk Seri buat IC. Sejak bila pula saya jadi Ketua Menteri Jabatan Pendaftaran Malaysia buat IC? Yang buat IC jabatan Perdana Menteri, di bawahnya Jabatan Pendaftaran Negara. Mana ada IC Datuk Syafi'i? Betul
Betul lah. Yang buat IC, buat surat beranak, jabatan pendaftaran. Berpecah-pecah kita, dipecah kita menerusi parti-parti yang ada. Sampai bila orang Sabah ini sedar? Sampai bila orang Sabah ini insaf? Keadaan dia, apa warisan ini parti PTI? Timbalan Presiden Datuk Darren Laiki, anak Masal Laiki, seorang peguam, Setiausaha Agung, mana begitu? Orang dusun, naik presiden, Terensian pun dusun, Ketua Bira, Rumus, Terence Au, campur Cina, anak Rumus, campur Cina. Ketua Wanita, adik si Malik Chua, si Nurpaiza Chua. Ya, Ketua Penerangan si Ajis, naik presiden sejauh dan berapa orang saja orang Bajau ini. Ini parti bukan parti Bajau, parti Sabah, orang Sabah punya. Kami wujudkan parti warisan untuk mempertahankan hak Sabah, orang Sabah ini. Saya dengan Datuk Darren Laiki di rumah saya, dengan rakan-rakan lain berbincang, kita tubuhkan parti. Mau daftar ROS mengambil masa berbulan berminggu, tidak ada. Sudah ada parti warisan didaftar, dibeli, bayar. Waktu itu kami hantar orang yang tidak kasih approval. Jadi beli satu parti yang ada namanya Parti Pembangunan Warisan. Kami tidak gunakan pembangunan, kami gunakan letak saja Parti Warisan Sabah. Lahirkan pasal apa? Bukan mau jadi YB, bukan mau nafsunya kerajaan untuk pertahankan hak Sabah. Gagasan dilahirkan, GRS dilahirkan untuk beli YB, mau kuasai. Mana ada dalam dunia, di mana-mana dunia, parti yang tidak pernah bertanding gagasan boleh jadi kerajaan. Pilihan raya dahulu di Sabah 2020. Gagasan dilahirkan 2022. 2 tahun dipaganakan dari Ketua Menteri CIC. ASNO pelompat ke UMNO. Dari UMNO lompat bersatu. Dari bersatu lompat gagasan. Lompat apa itu? Jabatan. Bukan kita mengejar jabatan, kita beramal. Kalau kita mau beramal, pastikan apa yang kita mau. Tapi kebimbangan saya di Sabah, we are divided. Divided, be divided. Dipecah-pecah menerusi parti-parti yang ada. Ini yang merosakkan kita di Sabah. Percayalah. Kalau saya tengok bertanding besok sekarang ini mau runding. Runding apa itu? GRS. Runding apa itu? Barisan Nasional. Runding apa itu? Pakatan Harapan. Belum selesai runding, gaduh pasal mau kursi-kursi. UMNO bilang mau 40. Si Ajiji bilang mau 50. Si Anwar bilang mau 30. Kursi yang dorong bergaduh. Sudah dapat kursi, jadi YB. Tidak dapat YB, pelompat. Tidak dapat menteri. Dahulu gagasan ini GRS kerjasama dengan BN berpecah. BN dengan GRS, dorang yang berpecah. Ajiji datang rumah saya minta tolong. Datuk Syafiee tolonglah. Dia yang bermasalah. Orang telefon dengan saya, Datuk Syafiee dia mau jumpa. Pasal apa? Bermasalah dia, berpecah dengan dia.
Dorang bermasalah, dorang berpecah. Sudah berpecah, Haji dijumpa, tolong kerjasama. Saya beritahu Patimu Bersatu baru saja membeli YB warisan. Macam mana saya mau kerjasama? Datang pula Barisan Nasional, mau kerjasama. Bukan nafsu Kinabalu. Dorang yang bernafsu, bergaduh, berpecah, sudah jadi kerajaan, mau minta tolong sama kita. La haula wala quwata, wallahi wa billahi wa tallahi, bukan nafsu saya itu. Dorang minta tolong, kenapa? Bung Mokhtar, tolonglah. Zaid Amili, tolonglah. Bergabung. Gabung. Berpecah UMNO. Ada UMNO ikut CIG, ada UMNO tidak ikut si Bung Mokhtar. Aku bilang ini rosa ini. Bukan ada UMNO ikut CIG, bukan ada yang ikut si Bung Mokhtar. Ada juga warisan yang melompat. Rupanya bukan nafsu Kinabalu, nafsu Gunung Everest. Melompat dorang. Kemana mau dibawa umat ini? Kebimbangan saya. Perpecahan kita digunakan untuk semata-mata Allah Subhanahu wa taala petunjuk kepada umat. Masa kita ketua menteri, saya tahu ada orang kita melompat, dibeli berapa juta? 1 juta, 2 juta. Ada yang YB tidak cukup makan, orang bilang. Dahulu ketua menteri saya boleh bagi tahu dengan orang berapa juta kau dibagi. 1 juta, tauke bagi dia 2 juta. Saya boleh panggil title kayu balak lah apakah, bukan tidak ada kuasa ketua menteri. Saya boleh bagi tahu dia mau jadi menteri, jauh-jauh kau letak jawatan. Peter Teri kau letak jawatan, bagi jawatan sama orang. Boleh. Tapi nilai apa yang saya mau buat di dunia ini, di Sabah ini? Memujuk orang, bagi duit, dia bagi 1 juta, saya bagi 2 juta. Boleh jadi menteri. Nafsu orang ini merosakkan perjuangan warisan itu. Itukah yang kita mau? Itukah yang kita perjuangkan? Boleh kita pujuk supaya tidak melompat. Bagi duit, bagi jawatan, bagi projek. Pasal itu sekarang keluar rahsia Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk sama umat sebelum pilihan raya. Sudah ada YB dapat dalam video 14 orang. Ada yang dapat 3 juta, tidak cukup, mau banyak. Ada si Masjidi lailo, sudah dapat, suruh. Bahasa orang putih lailo, bahasa Melayu diam-diam. Bahasa Cina Mama loya. Mama layak. Ya. Sudah dapat duit. Petunjuk Tuhan hari ini, tahun dulu. YB mereka rupa-rupanya dorang melompat ada projek mineral. Desain dapat duit. Ini petunjuk Tuhan kepada umat yang ada. Rasuah merosakkan umat di dunia, bukan hanya dari atas sampai ke bawah. Masa kita kerajaan, ketua menteri, satu projek Pengbonyo pun saya tidak minta sama sini hadir. Projek persekutuan berbilion datang ke Sabah, tidak ada syarikat kau kasih ini kayu balak saya punya. Walhal saya haramkan ekspor kayu balak ke luar negara. Tapi kita mau proses kayu yang ada di Sabah supaya anak-anak Sabah ada kerja mereka, bukan kerja di Jepun, bukan kerja di China, tapi kerja di Sabah untuk buat plywood, untuk buat perabot. Orang tidak nampak. Kalau bukan saya mau beli tahu dia berapa kayu balak, kau ambil 5.000 jangan kau bimbang, kasih saya sedikit, kasih sama saya itu. Tapi kita kena belajar, kena insaf. Kemana duit yang kita mau bawa? Ke kubur. Besok saya mati, kereta ninja pun boleh kan masuk dalam kubur. Besar itu dari kubur saya.
Betul kan? Si Arif sayang sama kau, sehidup semati. Besok dia mati, bye-bye abang. Mana kau berani masuk kubur ini? Tidak ada itu. Cakap, janji. Tapi kadang-kadang itu petunjuk Tuhan kepada umat yang ada. Yang kita akan diukur bukan dengan kekayaan, bukan dengan pangkat, bukan dengan derajat. Amalan kita. Apa perbuatan kita di muka bumi ini. Kita berpolitik, beramal. Mana mungkin saya boleh jadi presiden? Seumpama imam. Saya imamnya. Saya Islam. Tapi makmum saya ini bukan semuanya orang Islam. Imam Syafi'i yang paling abdal, lagi sempurna. Tapi apa artinya imam? Makmum saya ada orang rumus, ada orang urut, ada orang dusun, orang kedasan. Imamnya kita ketua menteri, jangan mengira bangsa dan agama itulah amalan. Kenapa kita tidak berpadu bersatu? Apa dijadikan Tuhan orang Cina? Pasal dia Kristian kita tidak boleh berpadu. Nauzubillah. Kemana umat ini? Semalam saya di Kota Kinabalu, jumpa dengan ramai orang. Kedai kopi. Yang kedai kopi ini namanya Kopi Tenom. Orang Cina pun. Bila saya tengok yang kerja di kedai kopi berudung itu anak-anak Melayu Islam. Jadi mulai pelayannya, waiternya, waitressnya budak Melayu, budak Islam. Dia dapat gaji 1.000. Dia dapat gaji 2.000. Dibawanya gajinya itu ke rumah kasih makan anaknya. Kasih sekolah anaknya. Siapa yang kasih sama dia gaji? Kau kecil. Tapi tidak nampak apa bangsa membantu bangsa lain supaya dia boleh kasih sekolah anak dia, boleh kasih makan anak dia. Jangan kira bangsanya. Pasal itu kita kena sedang melihat. Jangan berpecah. Pasal bangsa dan agamanya ini. Pasal itu kita laungkan. In God we trust. Unite we must. Pada Tuhan kita percaya. Kita mesti berpadu bersatu. Jangan pada Tuhan kita percaya. Saya mesti Presiden Star, Parti Cinta, Parti Asli. Buat apa mau parti-parti asli? Waktu Tun Mustafa hidup, tidak dikasih hidupnya asli di Sabah ini. Betul kan? Kenapa pula asli? Kita pastikan supaya kali ini pilihan raya ini cukup penting kepada rakyat di Sabah. Jangan berpecah. Rasuah. Banyak duit. Kemana duit? Untuk buat jalan saja. Belanjawan hari ini Siajidi sama si Masidi 500 juta untuk buat jalan dengan jambatan. 500 juta untuk buat jalan dengan jambatan. Bantuan dari Kuala Lumpur 650 juta. Saya suarakan di Parlimen minggu lalu, depan Sianua, depan Menteri Keuangan. Bukan saya bohong, itu kebenaran. 1 bilion duit untuk buat kasih baik jalan. Saya jalan dari KK sampai ke Kudat, berlubang jalan. Berlubang-lubang. Di Kota Kinabalu, lubang kecil ditampal, dia punya jen sampai 1.500 kereta di belakang. Pasal dorong kasih 7, yang dorong kasih tampal lubang. Pilihan raya Asekot ni Panda supaya ngedupang rakyat. Kemana ini duit ini?
Besok kita jadi kerajaan, saya akan panggil pengarah JKR. Mana konsesi? Siapa buat jalan ini? Mana itu dia? Kenapa tidak buat? Jabatan air. Mana ada air? Kemarin di rumah saya padam lampu. Di Bandar itu. Di Pinampang. Padam lampu, trik. Kalau di Pinampang pun padam lampu, apalagi di Bandar. Jangan bilang padam lampu. Belia lampu nawar. Mamat lampu bangkat kapilian raya angan desin hidup bien dupangai dalam hati itu. Hidup JRS 5 tahun siap memerintah. Apa dia buat di Sabah? Sabah maju jaya. Maju apa ini? Air tidak ada, jalan berlubang. Anak kita kerja di mana dia? Budaya namanya Khairul Anas meninggal dunia di Korea Selatan. Budak papar mati di Korea cari kerja sampai ke Korea. Anak-anak kita ini Esto Awani keluarganya, bukan saya keluarganya. Anak kita kemana ini bawa? Anak kita, Olivia Richard, pemergian wujud seorang wanita berasal dari Papua yang mengembuskan nafas terakhir di negara Korea Selatan. 46 tahun, seorang gadis, anak kita, dusun dari Papua, cari makan, cari kerja di mana? Di Korea. Kenapa tidak ada cari makan di Sabah? Rupa-rupanya patutlah anak-anak kita berbisa ke Korea cari makan. Macam mana cari makan? Pasal ada YB yang tidak cukup makan. Bukan saya cakap, dia yang cakap. Dia cakap, bukan saya. Ada YB yang tidak cukup makan. Kemana mau dibawa Sabah ini? Kemana dibawa orang Sabah ini? Pasal itu kita wujudkan parti warisan. Warisan apa? Peninggalan bapak kita Tun Mustafa, peninggalan Tun Fuad Siban, peninggalan Jesunan, Kosatu. Ini peninggalan orang tua, kita perlu pertahankan. Jangan tidak pertahankan. Iman mesti kental, jiwa mesti kuat. Kebimbangan kuat tak kasihnya lungai pemikir. Bimbang, bukan apa? Terjemahannya, saya bimbang. Pilihan raya semakin dekat. Mula dia pakai baju putih, hidup warisan, menyanyi. Datang 500 warisan hidup. Datang 1000 hidup JRS. Dari baju putih sampai baju merah. Rupanya perjuangannya bukan untuk warisan anak Sabah. Perjuangannya pokoknya itu. Yang penting poket, yang penting rasuah. Kemana kita mau bawa? Kalau saya dengan si Dera ini pentingkan nafsu. Dera, kau di belakang saya ditawarkan saya timbalan Perdana Menteri Malaysia. Wallahi wabillahi watallahi. Wabi Dera ada, Datuk Aziz ada, Munira ada. Dorang sebut di belakang, bersidang dorang. Mau melantik Datuk Sri, dicadangkan. Kau jadi timbalan Perdana Menteri. Saya bilang kamu tidak lama ya. Berpecah-pecah semua ini pasal nafsu. 3 Perdana Menteri berubah-ubah. Kalau bekas saya ikut, nafsu saya boleh. Ada pencen, ada jet, ada bodyguard. Tapi saya imamnya, saya pikirkan anak-anak bangsa saya, rakyat saya di Sabah ini. Bukan saya pikirkan nafsu saya ini. Buat apa artinya saya jadi timbalan Perdana Menteri kalau rakyat saya air pun tidak ada? Sekolah ke mana? Sekolah
Sekolah kemana? Anak kita antar mau belajar, bukan dibully. La haula wala quwwata. Kita doakan kepada anak kita Zahra. Mudah-mudahan Allah susul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibawa dari kuburnya, otopsi, siasat, dokter datang dari Kuala Lumpur, polis datang dari Kuala Lumpur, Bukit Taman, siasat, badan dia, bagaimana keadaannya, bagi masuk lagi dalam kubur yang ada balik. Apa laporan dia? Sampai sekarang tidak ada maklumat yang kita tahu. Sudah hampir sebulan anak kita balik kepada tanah itu dikebumikan. Saya sudah bersuara di parlimen, ambil tindakan, jangan kira siapa darjat pangkat, kalau salah hukum mereka. Ini nyawa anak kita. Jangan lindungi mana-mana pihak. Rasuah pun dilindungi. Kemana kita mau bawa undang-undang? Enforcement of law. Mesti ada tindakan tegas diambil. Jangan lambat. Kalau kita lambat mengambil tindakan, banyak cerita-cerita yang kita katakan anggapan cerita yang tidak betul. Budak ini, budak itu. Pasal apa? Lambat sangat. Pasal itu diperingatkan oleh Rasulullah Ta'ala, tunaikan 5 waktu. Jangan sembahyang zuhur waktu subuh. Jangan sembahyang asar waktu maghrib. Waktunya ada, tapi waktunya tidak sampai 1 hari. Kalau subuh pagi, kalau maghrib malam, isyanya waktunya 3 jam, 4 jam. Tidak ada 24 jam. Kalau lambat, hodok. Kalau perjalanan jamak kasar. Ini kadang-kadang umat tidak nampak itu. Lambat. Enforcement of law. There must be action taken. Saya tidak tuduh mana-mana pihak. Bukan kita kata yang ini. Let the authority ambil tindakan. Tapi jangan lambatkan. Pasal akan menimbulkan berbagai anggapan, cerita yang boleh memecah belah umat yang ada di peringkat akar ini. Kebimbangan saya, rasuah ini hari ini bayangkan, kemana air? Kamu lupa ini. Dahulu di bawah Barisan Nasional terjumpa duit 170 juta. Di mana? Di jabatan air. Ada duit, tidak ada air. Rasuah itu. Kenapa ada jabatan simpan duit sampai beratus juta? Kenapa tidak simpan di bank? Apa jabatan air itu ada bank? Kau simpan di sana 100 juta lebih, mana ada dia punya bunga? Tidak ada interest. Oh, ini duit Datuk Syafie. Dituduh lagi saya. Bagus baik. Kalau bukan saya tahu saya punya duit, bagus saya ambil awal-awal. Kemana yang kadang-kadang? Ini petunjuk Tuhan yang ada. Anak kita UMS, anak-anak kita UMS mau belajar, tidak ada air mau minum, tidak ada air mau mandi, tidak ada air untuk pergi tandas. Antar surat pergi Siajiji tidak diselesaikan. Datang menteri badannya besar. Kamu lakukan drama. Bukan drama anak tidak ada air ini. Bukan 1 hari, bulan, bukan drama. La haula wala quwata, kenapalah tidak nampak? Dibawa anak kita disiasat ke balai polis. Kenapa siasat? Anak minta air disiasat. Kenapa tidak dibagi air? Orang minta air ini. Apa susah kalau mengantar air pergi UMS ini? Susah kayak bukannya susah, ada air. Tidak Tuhan bagi petunjuk sama umat. Tingkat 32 pejabat Siajiji banjir dengan air. Pejabatnya pula banjir dengan air.
Tapi UMS tidak ada air. Pasal apa itu? Ini Allah Subhanahu wa taala jadikan segala-gala di muka bumi ini supaya kita insaf, kita sedar. Ya, it's God divine. It's God divine telling all Sabahan. Saya cakap English sikit pasal ini live. Ini live, ini sampai Datuk Sri Anwar dengar ucapan saya. It's God divine. And that's very important for us. There's no water, but there's money in the Department of Water. But yet no action taken. Besok kita kerajaan saya pastikan, bukan satu hari saya menyelesaikan, tapi kita akan bina dam di mana? Di Kinabatangan, di mana? Di Segama Riba untuk mengatasi masalah air di Sabah. Jangka panjang, jangka pendek ada. InsyaAllah, di Dewan Dewan saya akan jelaskan satu persatu macam mana kita mengatasi masalah. Bukan kita tidak boleh selesaikan, tapi duit kena gunakan. Ini duit masih di keluar dalam kenyataan. Ini Datuk Seri bohong dia bilang. Kami gunakan bond untuk gunakan ke mana? Ke Kuala Lumpur. Datuk Masidi, kau Menteri Keuangan, kau dengar ucapan saya. Kau cek, kau sendiri di Dewan Undangan Negeri bercakap non-performing loan. Senarai syarikat yang tidak membayar utang kepada SDB hampir 5 bilion duit. SDB Bank tidak dibayar 10 tahun, 15 tahun. Bagus punya bank ini. Kau pinjam duit tidak bayar sampai 10 tahun. Ke mana ini? Pinjamannya yang ini sampai ada 10 juta. Non-performing loan syarikat 6,5 juta, 7,5 juta. Pinjam duit sampai 10 tahun tidak bayar. Bagus punya bank. Kalau kita sudah masuk dalam lokal, duit apa ini? Duit Sabah Development Bank, Bank Pembangunan Sabah. Kenapa duit Bank Pembangunan Sabah mau digunakan untuk membangun di Semenanjung? Syarikat ini dari Semenanjung, Biodiesel, Absolute Energy, Apex Builders, Kuala Lumpur Industry Holding. Dorang mau saya antar? Saya boleh antar senarai. Saya mantan Menteri Keuangan, bukan saya bodoh, tidak ada senarai. Kita ada senarai. Dia sendiri pun sebut dalam Dewan Undangan Negeri, kemana duit kita mau dipakai? Duit Sabah. Dupangai nalah hati itu. Kemana kita mau insaf? Pilihan raya kali ini saya mau orang Kudat jangan satu undi bagi dengan mereka. Kemana kita mau bagi undi? Ini yang kebimbangan saya. Jangan minta duit. Kalau bagi duit, kamu ambil duit. Bukan duit orangnya. Waktu kamu tidak ada air, tidak pernah datang rumah kamu itu. Bubar dewan dicari kamu sampai jam 1 pagi. Bukan dicari mengatasi masalah air kamu, tapi masalah dorang. Apa masalah dorang? Mau undi. Ngan dupang bah, dupang undi bah, ngay kasih siang nga undi. Betul-betul mana? Saya cakap wajah sikit pasal sini paham separuh. Kamu paham kan yang lain? Ya. Jadi hadirin yang berhormat sekalian, kebimbangan saya yang berlaku. Kita punya tanah. Yayasan Sabah 1 juta tanah dia. Zaman Tun Mustafa dilahirkan Yayasan Sabah, tujuan untuk bagi sekolah anak-anak kita. Kemana tanah ini? Jawaban Sia Gigi dalam Dewan Undangan Negeri
jawapan bertulis yang amat berhormat Datuk Si Panglima Ketua Menteri dalam sidang Dewan Julai 9 hari bulan 11 2024. Datuk Syafiq Abdal YB Sinar Lang bertanya kepada Ketua Menteri, berapa hasil yang telah diperolehi daripada beberapa FMU? Hasil. Bila saya tengok syarikat usahawan Borneo Greenwood dari tahun 1997 sampai 2097, dah 100 tahun tanah nyender. Ini yang kadang-kadang Kelapakan Borneo Resource Sendiri Berhad, hasil kelapakan Sendiri Berhad 22,000 hektar tanah dibagi kepada satu syarikat dari 2018 sampai 2118, 100 tahun. Bukan saya cakap, bukan saya tulis, Sia Gigi yang cakap, Sia Gigi jawab soalan saya. Kemana tanah ini? Kemana hasilnya? Tanah yang ada kayu balap dorang jual, hasil ke mana? Tanam kelapa sawit, hasil kelapa sawit ke mana? Alungai kayu balap, alungai hasil kayu kelapa sawit. Besok kerajaan kita pastikan Yayasan Sabah diurus dengan baik. Semua kayu-kayu Yayasan Sabah, tanah-tanah yang ada hasilnya, sama ada kayunya, sama ada kelapa sawitnya, salurkan kepada Yayasan Sabah. Cukup duit, kita akan bagi beasiswa untuk anak-anak kita. Kita akan pastikan utang-utang PTPTN anak-anak kita, Yayasan Sabah ke PTPTN, Yayasan Sabah akan bayar kalau cukup duit itu. Kenapa pula tidak cukup duit? 2023 sampai 2024, 32,000 hektar tanah Sia Gigi bagi dengan syarikat. Saya tidak tahu siapa punya syarikat. Saya tanya di Dewan dengan ini. Saya bilang, siapa ini syarikat? Apa dorang tebang kayu kah? Tanam kelapa sawit? 32,000 hektar, hampir 100,000 hektar tanah. Dibagi dengan kau di mana? Mana hasilnya? Saya tanya, tanam kayu kah atau tanam kelapa sawit? Siapa punya syarikat? Dia jawab, saya Dewan Dalam Negeri. Minta maaf Datuk Seri, saya tidak ada dia punya fakta. Nanti saya jawab bertulis. Semua jawapan bertulis. 5 tahun kau Ketua Menteri, kau jawab bertulis. Datang ke Kudat, bagi kami peluang untuk perintah 5 tahun. Kamu bagi peluang 5 tahun, air pun tidak ada, elektrik pun tidak ada, jalan berlubang. Kemana rakyat Sabah ini mau insaf sejar ini? Tolonglah, ya. Warisan pemerintah 26 bulan saja. 26 bulan kita perintah, bukan 5 tahun. Kena lagi Covid, kena lockdown. Saya belanja 600 juta bagi bakul makanan untuk rakyat Sabah masuk kampung-kampung. Masuk kampung. Saya beli mask dari China, vaksin. Saya tidak tunggu Kementerian Kesihatan Kuala Lumpur, pasal saya mau selamatkan nyawa orang Sabah. Saya bagi mask sekolah, balai polis, hospital, Jabatan Persekutuan. Kita bagi 1 juta duit kepada polis Sabah, 1 juta duit kepada hospital, 1 juta duit saya bagi untuk sekolah. Pasal dorang frontliners perlu dibantu menyelamatkan anak-anak kita, mereka juga perlu diselamatkan. Pasal dorang ini frontliners. Mana ada kerajaan di Malaysia musim lockdown ini, musim Covid, bagi dengan Jabatan Persekutuan bukan negeri punya 1 juta. Covid. Apa Sia Gigi 5 tahun ada Covid? Ada perintah berkurung? Tidak ada.
tapi tidak ada air. Saya dari KK tadi limpah. Saya telepon si Arif di mana kau? Ada tu Arif? Panjang ceritanya. Saya telepon Datu Arif. Datu Arif sekejap lagi saya akan datang. Di mana kau? Mengatur dewan. Bila saya cakap daripada Kota Belud, ada lagi 4G. Sampai ke Kota Marudu ada 3G. Tadi sampai di Matunggung tidak ada G, yang ada GRS. Putus lain. Tidak boleh cakap. Tadi ada di Matunggung tidak ada lain. Putus lain saya. Saya sama si Arif, saya bilang kau tunggu saja. Kemana mau dibawa sampai ini? Di Kuala Lumpur, dorang cerita AI, dorang cerita pelaburan, dorang cerita industri. Si Jinja datang, ada pelabur datang ke Sabah. Pelabur apa yang datang ke Sabah ini? Air pun tidak ada, elektrik pun tidak ada, jalan raya pun berlubang, pelabuhan pun tidak begitu baik. Apa pelabur mau datang ke Sabah? Dorang datang ke Sabah mau pergi apa? Barang yang dorang hasilkan mau bersaing di peringkat terbangsa, boleh bersaing kan? Kosnya tinggi pasal air tidak ada, kosnya tinggi pasal elektrik putus-putus, kosnya tinggi pasal pelaburan, jauh pelabuhannya. Pasal itu saya sudah nyatakan kerajaan warisan akan wujudkan satu pelabuhan di Kudat untuk membolehkan supaya kita bantu membolehkan. Pasal di Simpang Udara itu jam juga Datuk Aziz punya kawasan. Jam apa? Di situlah UMS, di situlah pejabat siap izin, di situlah juga kita katakan pejabat-pejabat kerajaan persekutuan, di situ juga KKIP Industrial Park. Jam dari pagi sampai ke malam. Pasal itu besok kita perintah disperse widely. Kita kena bangunkan kawasan-kawasan Kudat, Keningau, pedalaman untuk pastikan kita akan majukan kilang-kilang yang ada. Saya sudah beritahu dengan Datuk Yap yang ada di Keningau. Ada nenas yang tanam di Keningau, Datuk Yap. Dan nenas itu boleh kita keluarkan gula-gula nenas campur madu. Kita buat kilang yang kerja di Keningau, anak dusun. Itulah tujuan kita untuk membasmi kemiskinan yang ada. Banyak saya sudah maklumkan untuk pinjaman PDPTN, Yayasan Sabah, Timbalan, Datuk Daryl Lighting, peguam, kau cek mana kayu-kayu balak yang ada, pastikan salurkan kepada Yayasan Sabah dan kita bayar utang, kita bagi beasiswa percuma anak. Masakan saya tidak boleh bayar utang? Penduduk Sabah ini 3,9 juta saja. Letaklah 4 juta. Apa semua penduduk Sabah 4 juta ini masuk universiti? Masuk sekolah kan? Tidak masuk itu. Yang ada di UMS paling banyak pelajar di situ 7.000 saja. Apa 7.000 itu orang Sabah kan? Anak Sabah kan? Apa 7.000 itu pinjam duit Yayasan Sabah kan? Pinjam PDPTN kan itu semuanya. Untuk buat degree, belanja dia supaya dia hasil degree dia selesai 20.000 sampai 30.000 satu orang untuk buat degree. Untuk buat diploma cuma 10.000 sampai 15.000 ringgit saja. Saya sudah kira semua ini, bukan saya main agak-agak. Saya ni ahli ekonomi, bukan peguam, bukan ahli ekonomi. Sebelum saya cakap, saya kira dulu boleh bayar atau tidak boleh bayar. Bukankah itu main kerja main tembak-tembak punya? Masakan tidak ada hasil? Sekarang si Gigi dapat hasil dari minyak. Siapa yang buat? Warisan yang buat. Bukan Tun Mustafa buat, bukan Tun Sekaran buat, bukan si Pairin buat. Dividen Tun Mustafa.
Kesian orang tua kita, mudah-mudahan masih sudah. 5% saja. Bila saya jadi ketua menteri, saya letak 5% tambah cukai, sales tax Petronas. Hari ini dapat 3 bilion, 2 bilion kerajaan negeri tambahan. Kalau ada 2 bilion, masa dan beasiswa saya tidak boleh bayar? Kemana duit ini? 2 bilion, 3 bilion, beli ninja. Kamu tengok YB dorang semua. Si Becong berninja, si Muhammad Rin berninja. Berapa juta mau belanja duit untuk beli ninja, kereta ninja ini? Tidak cukup dorang beli kereta ninja, dorang beli lagi nombor kereta. La haul. Apa nomor kereta? SMJ Sabah Maju Jaya, nombornya nomor 1, nomor 2. Seronok orang naik kereta pasal nombor saja. Kalau duit itu berjuta digunakan untuk bantu rakyat Sabah atasi masalah air, takkan kita tidak boleh buat. Buat apa kau kasih seronok sama saya, sama orang lain? Waktu kita kerajaan, saya bagi arahan dengan menteri-menteri pakai kereta Toyota Fortuner. Tujuan kita untuk bantu rakyat, bukan mau belanja. Orang seronok SMJ 1. Wah, ini ketua menteri punya kereta. Ini timbalan ketua menteri. Seronok naik kereta ninja. Tapi pasal apa naik ninja? Pasal jalannya berlubang. Daripada kau beli kereta, kalau kau kasih baik lubang-lubang jalan raya, tidak perlu kau pakai ninja di Sabah. Tidak perlu pakai 4-wheel drive. Kau pakai Proton pun boleh. Apa kamu dengar di Singapura ada orang pakai ninja 4-wheel drive? Di London ada pakai, di Tokyo ada pakai ninja. Walau kereta ini dijual daripada di Jepun. Tidak pakai ninja, pasal jalan dia baik. Kasih baik jalan, kita boleh pakai kereta Mazda, kita boleh pakai kereta Proton yang jauh murah dari ninja. Saya kalan bah amarenta mailala itu saya mikir. Gunakan duit untuk rakyat, jangan gunakan duit dengan sodok. Seronok ninja SMJ 1. Kemana kita mau bawa? Petronas. Orang tua kita tuh Mustafa tidak setuju. Dia mau 20%. Dikasih oleh Petronas 5%. Dikasih jatuh tuh Mustafa. Kamu ingat dulu, saya ingat itu. 5%. Pasal itu bila saya jadi kerajaan, naikkan sikit sales tax 5%. Kadang-kadang bila saya pasal itu saya nampak dengan mata saya rasa dengan negeri saya apa yang berlaku kepada pemimpin-pemimpin dan apa yang berlaku kepada kita. Apa kamu ingat Ammo ini orang Kudat? Tahu deh. Siapa yang bawa si Najib ke Kudat? Orang Kudat mana kenal si Najib? Saya ketua pemuda yang bawa mereka ke Kudat, ke Tawang, ke Kota Kinabalu. Ini yang kadang-kadang bila saya nampak, jangan bimbang sana. Ya. Pilihan raya kali ini dahulu Perdana Menteri UMNO si Najib. Dahulu Ketua Menteri UMNO Musa Ahmad. 2018 Perdana Menteri UMNO, Ketua Menteri UMNO Sabah. Warisan boleh tumpangkan. Hari ini Perdana Menteri PKR, Ketua Menteri Gagasan, masakan warisan tidak boleh tumpangkan mereka. Yang menentukan siapa kerajaan di Sabah ini bukan si Anwar, bukan si Najib, bukan si Haji Haidar Bidi, bukan si Mayudin, bukan si Mahathir. Orang Sabah yang mengundi ini. Mereka yang menentukan siapa kerajaan, siapa ketua menteri. Pasal apa kita bimbang, pasal apa kita takut ini? Pasal itu saya beritahu. Warisan akan bertanding 73 kursi. Pasal apa 73 kursi?
Sedang saya umum 73 kursi, gambar saya sudah ada. Si Zahid, si Bung Mokhtar, kerjasama sama BI. Sudah ada gambar saya, si Mayudi, Ronald Kiani, kerjasama dengan Perikatan Nasional. Itu gambar yang saya umumkan, warisan tanding 73 kursi. Mananya tidak ada gabungan dengan mana-mana parti, tapi kita bergabung dengan rakyat di Sabah. Buat apa saya bergabung dengan parti? Parti ini mau kursi, besok kerajaan mau menteri. Parti ini besok mau projek, tidak kasih projek melompat. Tapi bila saya kerjasama dengan rakyat, rakyat tidak mau jadi YB, rakyat tidak mau jadi menteri, rakyat tidak mau projek, rakyat mau air, rakyat mau elektrik, rakyat mau sekolah, rakyat mau hospital, rakyat mau rumah, rakyat mau kerja untuk makan yang ada. Bukan mau jadi YB, bukan mau jadi menteri. Berapa saja menteri? 10 orang saja. Bergaduh pasal 10 orang, baik saya bergaduh untuk rakyat Sabah 4 juta orang. Betul? Kena masuk dalam pemikiran kita, mesti jelas. Kena jelas dalam pemikiran kita, perjuangan ini, kali ini, pilihan raya Sabah cukup penting dalam sejarah Sabah ini. Ayahanda Tun Mustafa, bila kita bentuk Malaysia dengan Tun Fuad, tidak ada parti dari Semenanjung ini. Mana ada UMNO di Sabah ini? Mana ada DAP di Sabah ini? Mana ada PKR di Sabah ini? Waktu dorang tidak ada di Sabah, kita boleh bentuk, lahirkan satu negara dinamakan Malaysia. Betul tak? Ini Malaysia bukan orang punya orang. Kita punya orang. Tidak berarti kalau saya beritahu tolak UMNO, tolak Pakatan Harapan, tolak Perikatan Nasional. Salah kan? Tolak JRS. Salah kan? Si Mahathir mau kasih mati UMNO, boleh. Dulu si Anwar kasih mati UMNO, boleh. Dulu Tunku Razali kasih mati UMNO, boleh. Kalau Datuk Safie kasih mati UMNO, oh, tidak boleh. Dorang boleh, saya tidak boleh. Pasal itu warisan memang saya tahu tidak boleh menang di Semenanjung. Saya bertanding di Kuala Lumpur warisan. Bila kita bertanding di Kuala Lumpur, dorang cakap kacau. Warisan datang ke Kuala Lumpur kacau. Bila dorang datang ke Sabah tidak kacau. Hai, lupa ngayalah hatu. Saya mau kasih tunjuk sama orang Sabah, kita masuk gelanggang mereka kacau. Kini orang masuk kawasan kita tidak kacau. Sampai bila kita mau insaf sedar. Bukan saya mau bernafsu. Ini parti warisan Sabah. Jangan hanya pikir parti lokal-lokal ini. Parti lokal sebenarnya, parti tampakan. Kita perjuangkan hak Sabah. Si Jeffrey sudah umum tahun lalu lagi tidak keluar-keluar. Nanti bubar dewan baru keluar. Sokong GRS, sokong yang lain-lain. Buat apa mau sokong itu? Besok kita tahu jangan hanya dengar parti lokal, tapi tindakannya bukan lokal, tindakan poket nafsu. Betul? Nah hadir, nah sedar. Tuan-tuan dan puan-puan, minyak kita punya, gas kita punya. Besok kita kerajaan, saya pastikan supaya ada stesen minyak Sabah punya, gas Sabah. Kemana kita punya minyak ini? Kemana harta kita? Hari ini Petronas tenda. Petronas tenda. Tenda di mana mereka? Ini Petronas menganugerahkan 2025 kepada syarikat yang berdaftar di Bursa Saham Kuala Lumpur, namanya Dialog. Syarikat Dialog yang berdaftar di Kuala Lumpur untuk buat hydrocarbon selama 14 tahun, di mana? Di Sandakan.
Saya tanya si Ajiji, saya tanya si Masidi, kenapa syarikat Sabah tidak masuk tenda? Kenapa syarikat Kuala Lumpur masuk tenda? Untuk gas kita, untuk minyak kita disediakan. Petronas sudah ambil minyak kita, dilantiknya lagi syarikat dari Kuala Lumpur untuk uruskan minyak dan gas kita disediakan. Ini orang yang buat kenyataan, syarikat dari Kuala Lumpur, bukan syarikat dari Sabah. 14 tahun sudahlah Petronas ambil, ini lagi kita punya hidrokarbon disediakan. Oh, saya tanya masih di syarikat kita tidak ada kepakaran. Ada syarikat Sabah namanya Sabah International Petroleum. Tapi Sabah International Petroleum dorang pinjam duit 900 juta bond. Bond pinjam duit, digunakan duit itu untuk bayar utang syarikat SIP Sendirian Berhad. Bukan kerajaan Sabah, tapi kerajaan Sabah di bawah naungan Ajiji pinjam duit 900 juta SMJ Energy. Utang kerajaan. Digunakan utang kerajaan untuk membayar utang syarikat. Bagus deh. Yang dulu syarikat yang berutang, sekarang kamu kena membayar orang kudat. Dong bayar apa? Utang bond. Pasal itu, bila saya cerita warisan 2019, Barisan Nasional berutang 1 bilion. Dan saya bayar utang itu. Bukan dorang yang membayar. Warisan yang bayar. Ajiji cakap sudah cukup duit. Cukup duit apa? Saya mantan Menteri Keuangan, saya cek berapa duit 2018, berapa duit 2019. Kalau benar daripada tahun 2014, 15, 16 ada duit di situ 15, 16, 17, 18, 4 tahun. Kau kali 2, 800 juta. Kenapa duit tidak sampai 800 juta? Ada satu akaun Bendahara Negeri yang kita namakan sinking fund. Duit untuk kita simpan, bayar utang Barisan Nasional. Inilah pula 900 juta mau bayar utang GRS. Kemana ini? Bukan main di gabungan rakyat Sabah, GRS, gabungan rasuah Sabah ini. Allahu Akbar. YB rasuah, gabungan rakyat Sabah. Betapa bergabung-gabung ini. Pasal itu saya beritahu, kali ini pihak raya, saya minta kepada rakyat di Sabah, jangan bagi undi sama GRS. Boleh? Jangan undi parti-parti dari Kuala Lumpur. Undi parti warisan. Boleh? Ya? Undi kan parti Kuala Lumpur. Dupang lain kamu. Dijanjikan orang tua kita, Tun Mustafa, Tun Kuat, dia sundang. Kamu pungut cukai, kasih balik sama kami. Sabar, 40%. Sampai mati Tun Mustafa, sampai mati Tun Kuat, sampai mati dia sundang, sampai mati Kocau tu. Orang tua kita sampai mati janji tidak ditunai. Itu dalam perlembagaan 40%. Bukan saya cakap, dalam perlembagaan disebut. Mengiranya macam mana 40%? Setiap cukai yang ada. Pemberian khas lain 112C, 1124, 114B. Saya tahu undang-undang, bukan saya tidak tahu. Lain lagi bantuan pemberian khas, lain cukai. Sarawak tidak ada cukai. Sabah saja satu tempat yang perlu bila kamu buat cukai, balikan kepada Sabah. Kemana kita orang Sabah ini? Mana si Jeffrey, mana si Pairin ini? Pasti lokal ini. Pasal itu saya beritahu, kita di Sabah, kita akan pastikan, saya tidak mau kita akan jadi pembangkang. Tapi pilihan raya lepas ini, insyaAllah kita akan jadi kerajaan. Di pusat,
Di Semenanjung, siapa dapat majoriti kita akan sokong pasal kita tidak cukup. MP kita 25 saja. Dorang di Semenanjung 165. Kau suka tidak suka, dorang boleh bentuk kerajaan. Whoever is the government with majority, we will support in federal. But in Sabah, let us manage Sabah. Kami tahu apa orang Sabah mau. Kami tahu apa keperluan orang Sabah. Ya. Mangan kita katawan tayo kakanta ba? Siyang penanubuan kita, lupang ay na lahat makudat itu. Jangan sekali-kali datang ke kudat, lepas itu ada lagi. Sudah banyak parti. STAR, UMNO, PKR, DAP, ada lagi parti baru. Parti baju hitam. Bebas pun. Bukan kau tu. Kau baju hitam bukan kau. Jangan pula salah. Nanti dia susah hatinya. Bila saya cakap baju hitam, dia pula yang berbaju hitam. Ya? Bukan kau ya. Ini warisan. Black wave dinamakannya. Gelombang hitam. Buat apa kita mau undi gelombang hitam? Apa kamu ingat? Parti bebas boleh jadi kerajaan. Tidak ada parti bebas jadi kerajaan. Dia dapat kursi 10-20. Mana parti yang bagi mereka jawatan dijual. Bukan boleh bentuk kerajaan. Jangan oleh kena bagi. Oh, duit sana duit sini. Black wave. Gelombang hitam. Jangan ikut gelombang itu. Kamu ikut gelombang hitam, alembo nak kami. Ya, lemas itu. Jadi saya harap pastikan hadirin yang dirahmati sekalian, bagi orang-orang di Kudat, ya, termasuk Cinanya, termasuk rumusnya, termasuk dusunnya, termasuk rajaunya. Bagotun di jantumbi, ni bagotan atai jantung pemikir, dah mikir bahaya, ni undi parti warisan. Boleh? Cakap bajau saya pasal kalau dong takut lupa ini. Pasal apa? Pasal itu penting dengan kita pastikan jangan kali ini. Cukuplah. Saya juga silap dahulu masuk UMNO, dipakai, diguna, macam juga Tun Mustafa, macam juga bapa saya Tun sekarang. Kali ini saya bagi tahu kita akan pastikan Sabah ditakbir oleh parti Sabah dan orang Sabah ini. Boleh? Boleh. Kamu di parti dari Kuala Lumpur, bila buat keputusan, dia dengar dia punya presiden. Betul tak? DAP kemundi, musim susah Sabah tidak ada air, anti nolok ada datang, tidak ada anti nolok datang ini. Kalau pilihan raya bukan main, datang baju putih. Sekarang ini di Sempurna pun ada datang UMNO dari Terengganu, UMNO daripada Kelantan, Bakin Pen pun UMNO Masempurna. Amat taiba. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati sekalian, saya harap sungguh jangan terikat oleh kena GRS, gabungan rakyat Sabah penontonnya, gabungan tidak ada air, tidak ada elektrik. Jangan kita pikir panjang. Saya mau semuanya pastikan undi parti warisan jelas, fight. Orang yang pemimpin tidak ada kauting punya. Bo kauting mah. 大家好，你好，很好啊，哦，不好，很好，谢谢感谢，不过ya, boleh juga cakap Cina bahasa ini, masa kan dah boleh cakap Cina, nanu kupiti aja siap. Hadirin yang dirahmati sekalian, saya harap kali ini jangan sekali-kali kita berpecah. Benar?
Bako tumbi jantung bi atai bi indai kama anakmu. Jangan pikirkan saya, kau pikirkan kau punya anak, kau punya cucu. Masa depan dorang ini yang jauh penting daripada saya. Ya, kalau saya pikirkan masa depan saya, buat apa saya datang kemari? Besok mau pergi Nabawan lagi. Tapi saya mau selamatkan Sabah. Tidak ada air, tidak ada kerja, tidak ada elektrik, jalan berlubang, rasuah. Ini yang saya timbang. Ini saya mau supaya semua datang. Ini kawan saya. Oh, ini Jennifer Lasimbang, mantan YB Pinampang dulu moyo. Ya? Jennifer Lasimbang bekerja di Bangsa-Bangsa Bersatu. Coba berdiri supaya kau nampak. Dia kerja Bangsa-Bangsa Bersatu. Sampai kerja Bangsa-Bangsa Bersatu pun sokong sama parti warisan. Boleh kan? Pinampang. Jadi hadirin yang hormati sekalian, saya berharap jangan lupa pilihan raya tidak lama lagi. Confirm tahun ini pilihan raya akan dibubarkan tahun ini, tidak lama. Ya, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan. Tapi jangan lupa, bila sudah pilihan raya, undi parti warisan. Dah hal makbaju parti ya. Baik gua. Kacau. Guna. Okey. Jadi saya harap sungguh jangan lupa ya. Semua pilihan raya yang akan datang kena bergabung. Mungkin saya akan datang balik. Saya sudah sediakan, saya beritahu dengan Datuk Arif, bubar dewan, saya akan buat satu perhimpunan besar-besaran di Kudat. Boleh. Sudah ada tapak dia. Tapak dia sudah ada. Untuk kita buat perhimpunan dan saya akan jelaskan. Saya akan terangkan kemana kita mentakdir sama apa kita punya tujuan, apa matlamat kita. Macam mana kita membasmi kemiskinan. Macam mana kita mau buat kesihatan. Kita akan wujudkan Kementerian Kesihatan. Besok nanti kerajaan kita akan buka kilang untuk buat ubat generic medicine, ubat yang dibuat di Sabah. Panadol, penicillin. Kalau orang Melaka, kalau orang Negeri Sembilan, ada kilang buat ubat yang kita pakai di hospital Sabah. Masakan Sabah tidak boleh buat kilang untuk buat ubat. Kita bagi dengan hospital Sabah. Semua mau dari Kuala Lumpur. Mana boleh? Tisu paper pun dari Kuala Lumpur. Beg tangan pun dari Kuala Lumpur. Cermin mata pun dari Kuala Lumpur. Kita kena pastikan Sabah juga mampu keluarkan barangan keperluan supaya kos dia jangan tinggi. Pasal apa kita di Sabah kos tinggi? Pasal kita import semuanya dari luar. Kalau kita proses di Sabah, kosnya akan turun. Bukan kosnya akan turun, orang Sabah akan ada kerja. Bila orang Sabah ada kerja, ada duitnya. Betul tak? Bila ada kerja, ini apa-apain bang? Ini asinna. Bang ni asinna, mbak susah ataina. Maka beli turung lebuci, buat maya. Cakap bajau sikit pasal saya rindu. Kadang-kadang bila saya teringat masa saya dulu belajar di England tahun 1976. Saya belajar, saya dengan sepupu saya Datuk Nasir, dengan adik saya Datuk Umar. Berdiri Datuk Umar, anak Tun Sakaran. Ini Datuk Umar. Adik saya, kami di London jumpa dengan Tun Mustafa di hotel. Apa diingatkannya, dibaginya saya 100 pound dengan Datuk Umar, dengan Datuk Nasir. Angisku katongan-tongan. Belajar betul-betul batu balik Sabah. Pasal itu saya teringat dia punya kata-kata ya. Jadi hadirin yang dirahmati sekalian, cukuplah di pagdupang matuata sampai yang matai. Meminta dan ini supaya kita ngatung undi dan didagangkan teman-teman. Betul teman-teman. Ya, jangan ada perbelahan perpecahan di antara kita pasal calon. Saya tidak mau umumkan calon dahulu. Pasal saya tahu kalau saya umum calon, dibeli calon itu.
Saya tahu ini. Saya mantan Barisan Nasional, Pak. Naik Presiden, Pak. Saya minta kerajaan besok pilihan raya, saya tidak mau handphone masuk dalam dewan masa undi. Saya akan bantai. Pasal apa kalau handphone dibawa, digambarnya ini. Sebelum datang ke dewan mengundi 500. Bila keluar gambar 500 demi nyeragangan. Jangan jual undi kamu untuk masa depan dorang. Kamu gunakan kau punya undi untuk kau punya anak orang Sabah. Negeri kamu orang Sabah, harta minyak gas kamu punya. Ini undi tangan kamu punya. Bukan tangan si Zahir ini, bukan tangan si Mayudin. Ini tangan kau punya sendiri, ya, tangan kamu. Jangan sekali-kali dari ragangan tangan itu. Ini buah molek, ini kokopan lagi. Betul ya? Saya bimbang. Ini tanganlah yang mengundi. Pegang pen, pegang dengan baik-baik. Ya, jangan jual. Pasal itu saya minta besok pilihan raya handphone jangan bawa. Saya akan bantah. Counting agent, polling agent sudah kursus semua 3 kali. Saya beritahu siapa masuk. Kalau di Banggi ada orang masuk namanya si Matali. Sekali tengok rupanya bukan si Matali. Setahun mundus yang meninggal. Bantah dia. Nama saja orang situ. Dari mana kau? Kau bukan orang Banggi. Kau bukan orang Tanjung Kapur ini. Macam mana kau boleh mengundi di Tanjung Kapur? Macam mana kau mengundi di Banggi? Mana kau punya IC? Pasal mendaftar mengundi berdasarkan IC alamatnya. Kalau alamat IC lain, dia tidak boleh mengundi tempat lain. Itu daftar pemilih. Saya sudah bagi arahan semua bahagian-bahagian mesti ada senarai pengundi-pengundi. Jangan orang tambah undi. Peti undi jangan ditukar. Pasukan keselamatan warisan pastikan peti undi bawa dari pusat pengundian borang 14 mesti disain. Jangan tidak disain. Kalau dorang tidak sain, dorang tidak ada salinan, kamu tidak ada pertahanan. Dalam tung itu pengundinya 20.000. Contoh. Sampai tempat lain undi 25.000 tambah 5.000. Dari mana 5.000 tambah? Kalau kita kira di pusat pengundian undinya warisan 20.000 undi, kita dapat 10.000. JRS dapat 5.000. PH dapat 1.000. Contoh saja. Tapi bila buka di sana, dorang yang dapat lebih, kita dapat kurang. Bantah. Pasal surat sudah ada, yang kita tanda tangan, kenapa jumlahnya lain, di sini lain. Jadi saya minta semua yang hadir pada hari ini, pasal saya tahu kali ini bukan main. Pasal itu, dorang tahu ini yang paling bahaya di Datuk Safi ini. Dia tahu semua ini. Jangan dorang padam-padam lampu. Saya tidak mau sebut. Besok nanti saya tahu macam mana. Besok dorang padam, dah akan muapis lain. Jangan bimbang sangat. Ya, kita ada persediaan kita semuanya untuk pastikan besok padam lampu kita boleh tahu macam mana mau kira undi. Boleh ya? Betul potongan ya. Jadi saya berharap jangan berpecah, jangan berbalah. Mau cakap perinti ini saya bimbang. Ya. Tak kalipat pun. Saya takut kalau saya berhenti berucap kamu lupa. Tidak lupa kan? Jangan gaduh siapa calon. Besok warisan putuskan siapa calon yang keluar di kertas bukan gambarnya, bukan gambar saya, tapi lambang parti warisan. Tidak ada mukanya, tidak ada gambarnya. Boleh? InsyaAllah, saya yakin bila saya menjelajah semua tempat di seluruh Sabah, sambutan
baik, tapi kadang-kadang saya tidak tertidur. Sambutan baik, tapi undinya tidak baik. Saya mau supaya sambutannya baik, undinya juga baik. Kali ini saya harap orang Sabah tentukan masa depan orang Sabah. Undilah pasti warisan Sabah. Boleh? Boleh? Terima kasih banyak. Minta ampun, minta maaf kalau sekiranya terlanjur kata, terlanjur bahasa. Tapi tujuan kita untuk menjelaskan supaya kita selamatkan. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan ini siapa yang kuasa dapat mengajukan makanan yang disediakan. Informasi kita akan lakukan bersama dengan Datuk Presiden. Betul, menjadi selama sekian ini bersama Datuk Presiden Tuan Satu dan Ibu Pengawas untuk pentas untuk menerima majlis penjelasan orang beragama. Untuk itu kita silakan naik ke depan. Ya, dipersilakan. Berikut dalam direktur baru dalam makmur besar diomongkan tentang yang diketuai oleh Saudara Muhammad Kes Abdullah. Begitu dipersilakan dengan 33 saudara yang telah dibawa bersama beliau. Jadi dipersilakan ya. Silakan kertas. Kita ada beberapa kumpulan yang akan kita sebut untuk penjelasan. Yang melibatkan jumlah ahli baru selama 2.380 orang. Tiga tempat ya. Karena ini adalah satu episode luar biasa ya yang kita terima. Jadi kita mohon untuk terus ikut diskusikan dengan bersama ya.
dipersilakan buat ruangan baru dari kaum Cina yang diketuai oleh saudara Hong Yi, dipersilakan. Dan Tuan Asri dari mana kampung Purwokerto dengan seorang daripada Purwokerto, ya. Oke, untuk pengetahuan viewer page di SSA pada petang ini ialah kemasukan ahli-ahli baru daripada seluruh daerah Kudat dan dipercayai kebanyakan dia ialah berbilang kaum. Ya, dipersilakan juga Tuan Imam Ramil Muhammad Saleh dengan 6 cawangan yang akan disampaikan sekaligus, ya. Leo, mau sekarang. Oke. Dan semestinya kita ada kejutan demi kejutan, karena mereka ini adalah terdiri daripada sebenarnya dalam ahli ini adalah ahli-ahli daripada HRS Usnul UMNO, itu yang sering dimaklumkan. Jadi dia orang membentuk satu kawanan dan pada hari ini mereka telah menghantar kepada Datuk Presiden sebagai satu sekolah yang kuat untuk parti waris bersama, khususnya di Eropa dan kampung ini. Jadi tuan-tuan dan puan, kita masih menunggu, ya, karena terlalu ramai di sini. Kita ada lagi yang akan membuat penyerahan. Kita dapat melihat, ya, tuan-tuan dan puan, di atas pentas ini mereka ini yang berjuang bersama parti waris bersama, khususnya di Empat. Jadi kita mengharapkan sesuatu keajaiban, sesuatu keluarga, sesuatu yang kita harapkan sebagai ahli agar memenangkan calon yang akan dipilih di Empat menurut kampung ini. Jadi kita serahkan semuanya hak ini kepada kepimpinan dan Sri Presiden bersama kepimpinan Majelis Tertinggi. Kita sabar dan tunggu. Apa yang penting, hadirkan makanan yang ada. Yang di atas pentas kita dapat melihatnya. Datuk Seri di samping menerima beberapa perhatian baru, Datuk Seri juga menyerahkan t-shirt parti waris bersama. Jadi ini sebagai satu tanda kasih dan sayang beliau kepada penyertaan yang diwakilkan.
Selanjutnya dipersilakan 11 cawangan yang menyertai warisan yang diketuai oleh Puan Imam mereka dipersilakan bersama 11 cawangan yang beliau bawa bersama. Yang melibatkan 578 Nanti Pak video yang PGRS itu kalau boleh. Oh. Ya mungkin sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kejutan demi kejutan yang kita peroleh Kan bos sudah. berikut adalah masukan tetapi harus bersama daripada mantan-mantan Pakistan yang diketuai oleh Tuan Haji Harun mantan EM Pista Sabah Timbalan Polisi Ketua Pista Sabah Ketua Bagian 4 dan Kehormatan dan juga mantan Ketua DPR. Untuk itu dipersilakan naik bersama Saudara Michael Chin Kulbong, mantan Ketua Pengadilan Staf Empatan Kapur, Saudara Henry Maginda, mantan Bendahara Staf N4 Tanjung Kapur, dan tak lupa juga Saudara Abu Bakar Dr. Siddiq, Wakil Gubernur Besar daripada Kalimantan Datuk Haji Siddiq Kanta. Untuk itu dipersilakan dan membawa seramai 550 ahli baharu dan ahli staf yang turut serta bersama beliau. Kita harap kepada perempuan yang berada di dalam sila mengambil tempat duduk kerana agihan makanan akan diedarkan sekarang ya. Kita terus makan bersama dan selepas ini. Yang kita masih nampak Datuk Seri mengagikan ataupun cedera hati kepada semua yang terlibat menyertai tangki warisan pada Metis Inspirasi DSSA. Anjuran penyelaras tempat kami kampung di bawah pimpinan yang berbahagia Datuk Arif Guna. Mungkin kita dapat ya, mungkin sesi bergambar kita teruskan. Dan selepas ini dimohon Datuk Seri mengambil tempat duduk bersama yang lain untuk makan bersama. Karena saya dimahamkan daripada Astro akan buat sidang media bersama Datuk Seri. Jadi Astro boleh naik untuk sidang media. Datuk Seri di atas atau di bawah? Di bawah.